Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Syuhada binti Abdul Hakim dan ahli kumpulan saya ialah Arisa Nofarina binti Isma Zaki dan Nur Alisa Zarina binti Nazmi. Jadi hari ini kami akan membincangkan isu-isu dalam bulan Ramadan. Jadi kita mulakan dengan definisi bulan Ramadan. Definisi puasa dari sudut bahasa ialah menahan diri. Manakala dari sudut syarak, menahan diri dari makan dan dahaga serta tidak melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam bulan Ramadan, selalunya setiap tahun akan timbul isu-isu semasa berkaitan dengan ibadah berpuasa. Isu pertama yang saya nak bincangkan ialah isu-isu berkenaan bazar Ramadan. Sudah menjadi kelaziman untuk orang kita membuka satu bazar yang menjual makanan khas untuk berbuka. Di sebalik kemudahan itu, tidak tertinggal juga bangkitnya beberapa isu seperti isu pembaziran dan isu peniaga menganiaya pembeli. Pembaziran adalah suatu perkara yang dilarang oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah telah menggelarkan manusia yang melakukan pembaziran itu dengan gelaran saudara syaitan. Sesungguhnya, orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan bahawa maksud saudara syaitan adalah seperti menyerupai sifat mereka yang suka membazir dan boros. Isu pembaziran dalam bulan Ramadan ini adalah isu yang akan timbul setiap tahun. Menerusi laporan muka hadapan Sinar Harian pada 9 April 2023, peniaga bazar Ramadan di Selangor membuang sekitar 1,000 tan makanan yang tidak habis dijual pada tempoh 18 hari rakyat Malaysia berpuasa. SW Corp mendedahkan pada Ramadan tahun lalu, kutipan sisa domestik di negara ini meningkat kepada 40,000 tan metrik. Pada tahun 2022, satu kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menunjukkan bahawa sebanyak 76% sampah yang dikutip merangkumi sisa makanan yang tidak dapat dielakkan dan tidak boleh dimakan oleh manusia seperti sisa tulang, kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Pembaziran akan mencacatkan keberkatan bulan Ramadan. Tidak kiralah sama ada pembaziran itu melibatkan makanan, duit, tenaga, amalan ataupun kesihatan tubuh badan. Apa yang dibazirkan itu mempunyai bahagian untuk orang lain yang boleh diinfakkan dan dimanfaatkan bagi memperolehi ganjaran pahala. Kawal diri supaya sederhana dalam berbelanja dan tidak berlebihan mengikut nafsu. Seterusnya, isu peniaga menganiayai pembeli. Isu kenaikan harga makanan di bazar Ramadan menjadi topik hangat dibincangkan di media sosial. Antara alasan paling biasa didengari ialah peniaga terpaksa menaikkan harga jualan makanan dan minuman kerana kos bahan mentah juga meningkat. Tidak dinafikan situasi sekarang di mana kos bahan mentah naik secara ekstrim dan mendadak adalah satu faktor yang relevan. Namun, hendaklah peniaga menyelaraskan kualiti dengan harga yang ditetapkan. Janganlah peniaga menganiayai para pembeli terutamanya pada bulan yang mulia ini. Allah SWT mencela golongan ini dalam firman-Nya. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang cupar dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati pada hari kiamat, orang yang amat besar huru-haranya. Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alisa Zarina binti Nazmi. Seperti yang dipaparkan oleh saudari Syuhada sebentar tadi, isu lain yang sering dibangkitkan ketika bulan Ramadan adalah amalan bersedekah. Asalnya dari perkataan bahasa Arab, sedekah bererti benar atau jujur. Dari segi syarak pula, sedekah bermaksud
pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara syarat-syarat sedekah adalah niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dilakukan untuk tujuan memperoleh pujian atau imbalan dari manusia. Seterusnya, orang yang memberikan sedekah harus memiliki kepemilikan atau harta yang sah dan halal. Selain itu, sedekah ini harus diberikan kepada orang yang berhak menerima seperti fakir miskin, sanak saudara, anak yatim, orang yang membutuhkan maupun untuk kepentingan fisabilillah. Syarat keempat pula adalah waktu, iaitu sedekah harus diberikan pada waktu yang tepat dan tidak ditunda-tunda. Selanjutnya, sedekah ini harus diberikan dengan cara yang baik dan tidak merendahkan orang yang menerima sedekah itu. Dengan ketibaan bulan Ramadan, mukmin yang berpuasa berlumba-lumba untuk menambah amalan baik dan masuklah amalan bersedekah. Tidak kiralah melalui mendengar di masjid, secara online atau di mana sahaja, kita dapat lihat ibadah sedekah ini amat rancak. Berikut merupakan contoh-contoh amalan bersedekah ketika bulan Ramadan yang lalu. Antara manfaat bagi mereka yang bersedekah dengan ikhlas ialah ganjaran pahala berlipat ganda, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Justru, yakinlah janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti bagi mereka yang memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan. Perkara ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan maksud setiap amalan manusia akan diganjarkan kebaikan semisalnya sehingga 700 kali ganda. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, kerana puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Lazimnya, hukum sedekah adalah sunat dan boleh dikerjakan pada bila-bila masa. Namun, hukumnya juga boleh menjadi wajib. Umpamanya, jika kita terjumpa seseorang yang benar-benar sangat memerlukan bantuan sedangkan kita mempunyai harta yang melebihi daripada keperluan. Dari segi skop, kita perlu ingat bahawa sedekah di bulan Ramadan ini tidak tertumpu kepada wang semata-mata, bahkan meliputi beberapa perkara. Antaranya, memberi makan kepada orang untuk berbuka puasa, seperti mana Nabi SAW bersabda, siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makanannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Dalam berita semasa, contoh pelaksanaan amalan ini dapat dilihat dalam artikel-artikel berikut. Misalnya, program iftar yang diadakan oleh Masjid Al-Asmaul Husna pada Udara Utama di Johor Bahru. Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Sinar Harian, program percuma ini merupakan inisiatif jawatan kuasa masjid yang dilangsungkan sejak tahun lepas. Menurut pengerusi masjid ini, Encik Muhammad Sapir Musir, sebanyak RM4,000 disediakan bagi menyediakan nasi dan lauk untuk hampir 1,000 umat Islam sejak hari pertama Ramadan yang lepas. Manakala di Singapura pula, para peniaga makanan seperti staf rumah makan Minang di Kandahar Street bersedekah makanan bagi mengelakkan pembaziran. Kata Encik Azmi, pewaris restoran tersebut, sekitar setengah jam sebelum waktu berbuka puasa,
juadah buka puasa akan diberikan kepada para pelanggan yang membeli makanan di restorannya. Malah, lauk pauk yang berlebihan akan diberikan kepada para pekerja. Namun, ikutan amalan bersedekah ini memang tidak dinafikan bahawa akan wujudnya manusia yang mengambil kesempatan. Malah terjadi peristiwa yang tidak diingini. Contohnya, berikut. Isu pertama berkenaan segelintir pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan meraih simpati orang ramai untuk kau untung secara murah. Melalui video pula yang dimuat naik F-Top News di Facebook, seorang pengemis warga emas dipercayai warga asing meminta sedekah di salah sebuah kawasan bazar Ramadan di Kuala Lumpur. Namun, video yang dirakam oleh seorang individu ini menegur kehadiran pengemis tersebut kerana disyaki pengemis itu berasal dari Myanmar dan terlibat dalam sindiket tertentu. Seterusnya, ada juga peristiwa yang telah terjadi yang memang tidak dijangkakan, iaitu isu solat duit masjid. Melalui penularan satu video viral Twitter pada 11 April 2023, terdapat rakaman CCTV yang memaparkan gelagat seorang individu yang menukar kod QR tabung masjid dengan kod QR akaun bank peribadinya. Suspek Muhammad Iman Mahlin Lubis dari Indonesia didapati mengambil kesempatan di bulan Ramadan dengan mencuri wang derma masjid di kotak amal Masjid Nurul Iman di Blok M Square, Jakarta Selatan. Difahamkan lelaki itu sudah menampal stiker kod QR palsu di 38 lokasi berbeza, termasuk masjid, surau, stesen minyak dan mesin ATM. Kesimpulannya, amalan bersedekah ini memang satu tabiat yang wajar dianjurkan oleh umat Islam ketika bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi jika kita terus bersedekah selepas bulan yang mulia ini. Namun, kita haruslah periksa dengan teliti di mana dan kepada siapa kita bersedekah, supaya diberi kepada golongan yang diingini dan bukan kepada mereka yang akan menggunakannya ke jalan maksiat. Seterusnya, saya menjemput Saudari Arisa untuk isu yang selanjutnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Arisa dan saya pula akan mengulaskan tentang isu dine-in yang sentiasa menjadi perbincangan hangat setiap bulan Ramadan. Dine-in merujuk kepada aktiviti makan di premis restoran atau kedai makan yang mana pada bulan Ramadan ini ia menjadi isu sensitif kerana berkaitan dengan ibadah berpuasa. Di Malaysia, premis makanan tertakluk kepada undang-undang di mana mereka tidak dibenarkan untuk menjual kepada mereka yang mahu dine-in atau makan di premis ketika bulan puasa. Sehubungan dengan itu, hal ini banyak dibincangkan di media sosial baru-baru ini apabila pengguna Twitter Syam Hardy membuat naik gambar yang memaparkan pengumuman daripada restoran McDonald's yang menyatakan bahawa orang Islam tidak dibenarkan untuk makan di premis tersebut semasa waktu berpuasa. Orang ramai juga telah berkongsi pendapat mereka tentang perkara ini dan sesetengah daripada mereka beranggapan bahawa undang-undang tersebut tidak wajar diimplementasikan atas beberapa sebab. Manakala sebahagian pula merasakan bahawa isu tersebut tidak patut diperbesarkan dan rakyat Malaysia hanya perlu akur untuk menghormati bulan puasa. Ini bukan pertama kali isu seperti ini terjadi. Pada tahun 2022, tular satu video di mana seorang staf Burger King memuat naik video 3 orang perempuan beragama Islam yang tidak berpuasa makan di premis tersebut. Mereka dikecam dan dianggap oleh orang ramai sebagai tidak menghormati bulan puasa. Perkara-perkara yang dinyatakan telah menyebabkan salah faham dan pergaduhan dalam kalangan rakyat Malaysia dan secara tidak langsung telah memberi imej negatif kepada yang bukan Islam. Menurut Irsyad Al-Fatwa edisi Ramadan yang ke-80, terdapat beberapa golongan yang diberikan keizinan oleh syarak untuk tidak berpuasa disebabkan keuzuran. Antaranya, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, orang yang dalam keadaan sakit,
dan orang yang sedang bermusafir. Maka, persoalan utamanya, bolehkah golongan-golongan yang disebutkan makan secara terbuka di siang hari Ramadan? Sebagai rujukan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah ketua penghulu bagi seluruh anak Adam dan itu bukan satu kebanggaan." Riwayat Abu Dawud 4308. Adanya ulasan hadis daripada Sultan Al-Ulama Al-Is Ibnu Abdul As-Salam yang berkata, Nabi SAW menyebut bahawa hal tersebut bukanlah satu kebanggaan, adalah untuk mencantas sangkaan golongan yang bersangka buruk, terutamanya apabila baginda menceritakan berkenaan dirinya. Sekalipun perbuatan menceritakan kelebihan yang ada pada diri sendiri itu bukanlah satu kesalahan, akan tetapi baginda tetap menyebutkan bahawa itu bukanlah satu kebanggaan bagi mengelakkan fitnah berlaku ke atas diri baginda SAW. Kemudian, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW dilihat sedang berdua-duaan dengan seorang perempuan. Lalu dua orang lelaki dari kalangan Ansar melalui kawasan tersebut. Sebaik sahaja mereka melihat Nabi, keduanya terus berjalan secara laju. Maka sabda Rasulullah SAW, "Nanti dahulu wahai kamu berdua, sesungguhnya wanita ini adalah isteri aku Safiyah binti Huyai." Lalu keduanya berkata, "Maha suci Allah wahai Rasulullah." Maka sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh badan manusia mengikut saluran darah, dan aku takut dia mencampakkan keburukan dalam hati kamu berdua." Riwayat Muslim 2175. Hadis ini juga turut menunjukkan bahawa Baginda SAW berusaha untuk mengelakkan fitnah ke atas diri baginda serta sangkaan buruk yang mungkin boleh terhasil ke atas orang lain melalui perbuatan baginda. Dalam kedua-dua kisah ini, kita boleh fahamkan bahawa Rasulullah SAW mencuba sehabis baik untuk mengelakkan fitnah walaupun baginda tidak bersalah. Maka, untuk menjawab persoalan tersebut tadi, hukum makan dan minum bagi mereka yang keuzuran dan tidak mampu berpuasa adalah harus, namun ia perlu dilakukan di tempat yang terselindung daripada orang ramai. Ini selaras dengan Undang-Undang Malaysia yang tidak membenarkan premis untuk menjual makanan kepada mereka yang mahu dine-in. Namun, ia tidak menjadi sebab untuk kita membuka aib rakan sesama Islam kita seperti mana yang telah diturutkan. Mungkin mereka juga mempunyai sebab tersendiri yang tidak dapat dielakkan. Maka, dalam situasi ini, kita perlu bersangka baik dan elakkan daripada berkongsi perkara yang boleh menimbulkan fitnah terhadap pihak tersebut. Sedikit pendapat daripada saya, sebagai seorang yang beragama Islam, kita perlulah tahu bahawa Islam itu mudah dan tidak sepatutnya membebankan pengikutnya. Maka dalam apa jua situasi, kita perlulah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama kita. Akhir kata, semoga kita semua mendapat keberkatan bulan Ramadan pada tahun ini. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.